sekali pada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita ajarkan Fatihah pada sekalian jamaah kita yang dulu pergi daripada kita, kawan-kawan kita, jemaah masjid kita, kawan-kawan yang pernah duduk dalam majlis kita dulu, dan sekian guru-guru kita, dan sekian umat Islam, mukminin, mukminat yang dahulu pergi daripada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah temukan kita lagi pada pagi ini. Hampir 3 tahun tuan-tuan. 3 tahun dah kot saya tak datang di masjid KDSK ni, ya. Itulah yang dikatakan ketentuan Allah. Sebenarnya tak ada siapa yang tahu tentang ketentuan Allah sepanjang apa yang kita fikirkan. Kita lihat apa yang berlaku sepanjang 2 tahun lebih, menjadikan kita makin sedar yang mana hebat kot manalah kita, alim kot manalah kita, banyak harta kot manalah kita. Kita tak boleh nak lawan Allah Ta'ala, ya. Gagah kot manalah kita, kita tak boleh nak lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mampu kita. Dan bila Allah Ta'ala ambil kawan-kawan kita, jamaah kita yang rapat dengan kita, yang selalu datang mengaji dengan kita di masjid ini, hari ini mereka tak ada, ya. Tubuh badan mereka ni tak nak depan kita. Tapi Allah masih lagi bagi peluang kepada kita. Kenapa Allah pilih mereka dan Allah tak pilih kita? Dan inilah yang dikatakan ketentuan demi ketentuan daripada Allah. Dan kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan ruang dan peluang dekat kita ni tadi, supaya kita dapat menikmati akan kemanisan iman dan Islam, supaya kita dapat membetulkan diri jadi hamba yang balik bertemu dengan Allah dalam keadaan yang benar-benar diterima oleh Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kita sambung kitab kita ni tadi, muka surat 31. Maka jika bawah dekat muka surat baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke bawah. Maka jika dikata orang yang berakal, yang fakir itu, orang berakal dia fakir, terlebih baik atau orang yang alim yang kaya terlebih baik? Orang tanya. Orang fakir, orang berakal yang fakir lebih baik kan? Orang alim yang kaya lebih baik? Maka kata olehmu, bermula orang yang berakal, yang fakir itu terlebih baik. Kerana bahawasanya orang yang kaya itu jauh daripada Allah. Yang ni nak kena faham. Takut nanti orang kaya marah. Tak? Kata orang kaya jauh dengan Allah, orang miskin je dekat. Maka musannif ni dia nak cakap macam ni. Apabila seseorang yang berakal yang fakir ditanya orang akal yang fakir dan orang alim yang kaya, mana lebih baik? Maka baiklah orang yang fakir. Maka fakir ini kita ada dua keadaan. Satu, fakir pada dunia. Memang dia fakir pada harta. Di mana baiknya si fakir pada harta dan si kaya? Kerana si fakir pada dunia ini, mereka ini banyak terpelihara daripada sifat-sifat mazmumah. Allah hindarkan pada mereka sombong. Sebenarnya asal daripada sifat kita ini adalah fakir. Kita dulu kan ada apa-apa pun tuan. Lahir-lahir bukan terus kaya, tak pun. Tak. Dan kita terlupa kekayaan, harta yang kita ada sekarang adalah anugerah daripada Allah. Ketika Allah bagi, kita mula rasa kita punya. Ketika kita mula rasa kita punya, masa itulah datang dalam hati dan diri kita perasaan sombong. Ketika itulah kita akan mula memiskinkan orang lain. Sebab itu apabila ditanya tentang fakir dan orang kaya, mana lebih baik? Maka fakir ini lebih baik. Tetapi ada juga fakir yang menyebabkan orang ini boleh kufur dengan Allah. Sebab itu musannif dia lapik tentang fakir yang berakal. Siapa dia orang yang berakal pada Nabi SAW? Nabi sebut dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang berakal, Nabi kata siapa dia? Man dana nafsahu. Mereka ni selalu sering dan mereka tak lupa. Dana nafsahu, mereka lawan nafsu. Sebenarnya nafsu kita ini nafsu yang tak mau balik dengan Allah. Kita ingat hidup ni kita punya. Sebenarnya bukan. Hidup ni anugerah Allah. Kalau Allah tak bagi kita hidup, kita tak boleh sembahyang subuh pagi ni, tuan-tuan. Kalau Allah tak bagi kita hidup, kita tak boleh baca Quran. Kalau Allah tak bagi kita hidup, kita tak boleh bangun tahajud pagi tu. Maka nikmat yang Allah beri kepada kita, kita ingat hidup ni pasal aku nak hidup. Tak, tuan-tuan, kena ingat ni aku. Aku hidup ni bukan pasal aku nak hidup. Aku hidup ni sebab pemberian daripada Allah. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih bagi peluang ke aku untuk hidup. Itu dia ajar kepada kita doa, bangun daripada hidup tadi. Bangun daripada mati. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Dan ada pada hadis yang lain, bangun daripada tidur kena baca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai peringkat yang mana kita kena sedar bahawa hidup yang kita sedang hidup lah ni, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebab kita nak hidup. Kedua, fakir ini tuan-tuan, iaitu fakir pada tempat hamba Allah, yang mana kita sentiasa rasa yang kita ni miskin. Tuan-tuan, Allah didik kita dalam masa 2 tahun ni. Virus ni macam-macam nama, Mai, Covid lah, Omicron lah, apa-apa. Siapa nampak? Tak ada siapa nampak benda tu. Orang, kita jadi takut. Orang sesemua takut, orang demam takut. Lahir dulu sebelum ni demam pi lah kita tak takut, betul tak? Sesemua macam manalah tak ada siapa pun takut. Batuk macam manalah tak ada siapa pun takut, betul tak? Benda tak nampak. Kadang-kadang tutup balik kena macam tu. Maknanya kita ni sebagai hamba Allah takkan terlepas daripada rahmat Allah. Maka seorang hamba Allah yang dirinya rasa dirinya fakir dengan Allah, ya Allah, aku ni rasa memang aku ni miskin. Kalau engkau tak tolong aku, ya Allah, nescaya aku tak boleh nak hidup. Kalau engkau tak anugerahkan akan satu aku ni rahmat, nescaya aku tak boleh nak hidup. Jangan kata tuan-tuan, kita nak angkat takbir pun tak mampu jika tidak ada pertolongan daripada Allah. Allah tak bagi kat kita tuan-tuan, angkat tangan pun kita tak mampu nak sembahyang. Kita nak tarik biji tasbih tu pun takkan mampu tuan-tuan jika tidak ada rahmat Allah. Tapi kadang-kadang kita rasa aku dah kederat, aku ada kederat, aku ada ini, aku ada ini. Tatkala itu tuan-tuan, kita terlupa yang kita dah mula sombong dengan Allah. Kita tak kata kita sombong, tapi kita buat perangai orang sombong. Kita seolah-olah macam kita tak perlukan Allah. Inilah yang Allah didik kita, sentiasa dalam keadaan fakir dengan Allah. Kita miskin dengan rahmat. Ya Allah, aku takkan mampu jadi orang baik kalau Kau tak tolong. Aku takkan mampu, ya Allah. Kita ni tuan-tuan, kita duduk dalam satu zaman yang cukup zaman akhir zaman. Tuan-tuan tengok sekeliling kita. Tuan-tuan tengok dulu, ya, sebelum pandemik saya datang sini, saya beritahu dengan tuan-tuan tentang tanda akhir zaman haji dan umrah. Nabi kata di akhir zaman orang buat haji dan orang buat umrah ini ada 3 golongan. Pertama, Nabi kata dalam hadis itu tak sebut macam saya sebut. Nak senang nak kita cakap dengan orang lama ni senang. Cakap terlalu apa sangat kan susah nak faham. Pertama, Nabi kata golongan yang pergi haji dan umrah, golongan businessman, saudagar. Dah jadi tuan-tuan, dah jadi slot nak masuk raudah sampai orang jual slot. Dia tak pergi lagi, tapi dia beli dari sini. Janji ada duit, janji ada duit lah. Sampai nak jumpa Nabi tu pun kena ada duit. Zaman lah orang kata nak buat macam mana Ustaz? Ini bukan kira nak buat macam mana. Ini bukan kira yang saya kata slot tu kena duit, tapi nak cerita tentang hadis tu sampai lah. Hadis tu zahir. Kedua, Nabi kata orang yang pi ni tadi
sebagai pelancong. Kalau tuan-tuan tengok sekarang tempat-tempat melancong ni cukup banyak. Tempat ziarah ni cukup timbul. Mana tuan-tuan yang pernah yang pergi buat haji tahun 90-an, kita tak dibawa pun, tak ditunjukkan sangat. Daripada tekan kita melakukan ibadah. Sebab zaman tu sampai. Sebab saya cakap ni sebab saya buat haji tahun 90-an. Bukan tempat tu tak ada lagi, tempat tu ada dari dulu. Ya. Dan yang ketiga, Nabi kata apa dia? Nabi kata orang yang haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah. Mereka yang buat betul kerana Allah, mereka yang datang sebagai tetamu Allah. Tapi golongan ini sedikit Nabi kata. Jadi kita dah duduk di hujung zaman. Ya. Hujung dan hujung. Orang yang pergi sekarang tuan-tuan, tengok bagaimana keadaan padang pasir dah mula hijau. Yang jadi kita takut tuan-tuan. Apa yang Nabi sebut itu berlaku satu dan satu. Kita duduk di takut yang lama. Kita duduk di perangai yang lama. Kita duduk pada ibadat yang lama. Kita duduk pada tahap iman yang lama. Jadi zaman ini berjalan terus. Ustaz, saya semayang tak tinggal. Memang kita semayang tak tinggal, tapi kita hasad pun tak tinggal. Jadi kau banyak semayang, kau banyak hasad, pakai apa semayang? Sebab Nabi kata orang yang hasad itu dia membakar amalan seperti mana api yang memakan kayu yang kering. Dia duk jadi abu terus. Mana jadi abu ni habis tuan-tuan. Kita dengan jiran-jiran, kita duk hasad, dengki, duduk putus silaturahim, kita duk bergaduh. Kita orang yang semayang dan kita orang yang puasa. Orang yang puasa. Jadi syariat ini bukan sekadar semayang saja, bukan sekadar puasa saja, bukan sekadar zakat fitrah saja. Maka Islam ini datang apa yang disebut oleh Nabi, innama bu'istu liutammima limakarimil akhlaqi. Nabi kata aku diutuskan bagi menyempurnakan kemuliaan akhlak itu. Sama ada akhlak itu dengan Allah dan Rasul, akhlak itu sesama makhluk di sekelilingnya. Maka kita kena ambil jalan bagaimana nak menyempurnakan perkara itu dengan menyempurna aku mengittiba kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentulah. Ya. Maka jika dikata orang yang alim yang fakir itu yang terlebih baik, atau orang yang berakal yang fakir itu terlebih baik, maka dia ambil perbandingan pula. Ya. Kalau orang alim yang fakir dengan orang berakal yang fakir, mana lebih baik? Dikata alim yang fakir itu terlebih baik kerana bahawasanya tiada memberi faedah melainkan serta alim. Sebab ilmu ni alat. Tapi kena ingat Nabi kata apa? Al-Quran hujjatul laka wa alaika. Quran ini boleh menjadi syafaat atau boleh jadi laknat atas kamu, kata Nabi. Sama dengan ilmu. Ilmu ni boleh jadi syafaat dan dia boleh jadi laknat atas kita. Besok Allah tanya, lepas tu golongan yang pertama yang dipanggil oleh Allah adalah golongan ahli ilmi. Am cakap, am buat tak? Am cakap, am buat tak? Am cakap pasal akidah, am buat tak? Am cakap pasal tasawuf, am buat tak? Semayang memang semayang. Yang ni puasa memang puasa. Tapi syariat yang lain, zahirnya, batinnya, am buat tak? Sebab itu sampai Allah
letakkan orang yang ada ilmu ini macam keldai. Masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ada ilmu dia tak mau pakai, dia tak mau amal. Lalu Allah letakkan martabat ni seperti mana seekor keldai. Kita jangan duk rasa kita ilmu kita banyak, lalu kita dah dapat semua apa yang diperuntukkan. Tak. Sebab ahli ilmi ini dia kena sampai kepada natijah ilmu. Siapa dia? Natijah ilmu ni ada dah pada kuliah kita 3 tahun dulu. Inna akramakum indallahi asqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling takut dengan Allah. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia bagi tahu kat kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia kata orang yang mempunyai ilmu yang manfaat, makin dia mengaji, makin dia takut dengan Allah. Golongan ni yang Allah redha. Ni yang Allah sebut dalam Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Orang ni semakin dia ada ilmu, semakin dia takut dengan Allah, semakin dia jaga diri dia. Sebab dia nak balik dah jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang tanya saya sebelum, Ustaz tak takut kan tentang apa? Tentang virus ni? Saya kata Nabi kata 2 tahun dah. Tentang hadis haji. Nabi kata sampai satu zaman umat aku tak boleh buat haji disebabkan wabak. Nabi kata tahun pertama, tahun kedua, dan umat aku boleh buat haji pada tahun yang ketiga. Sebab tu saya nak tunggu tahun ni. Kita 2 tahun tak boleh buat haji, saya nak tunggu tahun ni. Tahun ni boleh buat haji saya, jaga-jaga. Sebab ada pada hujung hadis tu yang menakutkan kita. Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj telah keluar lagi. Jaga. Ya, jaga ya. Saya nak tunggu haji tahun ni. Ustaz nak buat apa? Kita kena siap-siap sungguh-sungguh. Ya, kena siap-siap iman kita sungguh-sungguh. Kita kena siap diri kita menghadapi fitnah ini. Ujian apa? Ujian iman. Zaman ini Allah angkat banyak perkara. Allah angkat orang alim, keberkatan orang alim Allah angkat. Zaman ini Allah angkat semua perkara kasih sayang. Kasih sayang mula angkat orang tu bergaduh tuan-tuan, lama makin bergaduh sama-sama dalam masyarakat. Zaman ini Allah angkat kasih sayang dalam adik-beradik. Kita adik-beradik tak semesra dulu. Sabit kata rata pusaka kita bergaduh. Zaman ini Allah angkat daripada sudut akhlak umat Islam. Allah angkat malu pada orang perempuan. Tengok orang perempuan di media masa joget merata tentang macam-macam yang buat tu orang Islam. Kita boleh tengok dan kita boleh sedih. Kita boleh teriak ya tuan-tuan, kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah angkatlah bala ini atas kami dan atas keluarga kami. Dan zaman ini zaman yang terlalu akhir. Bukan zaman seawal-awal zaman yang kita boleh relax, yang kita boleh tenang. Tak boleh tuan-tuan. Siapa orang yang tenang tuan-tuan? Orang yang apabila dia sentiasa bersama dengan Allah dan Rasul. Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka jika dikatakan orang yang fakir yang abid terlebih baik atau orang kaya yang pemurah itu terlebih baik, kata fakir yang abid itu terlebih baik kerana bahawasanya murah itu mempusakakan pahala dan fakir itu mempusakakan duit. Dia ditanya, mana lebih baik, orang kaya ke atau orang fakir? Kaya yang pemurah atau abid yang fakir? Orang kaya yang pemurah lebih baik
Sebab bila dia pemurah, dia mempusakai akan rahmah. Tapi zaman lah lain macam tuan. Zaman lah kita ingat kita buat tu kena lah. Mungkin pada orang lain kena kot, mungkin pada orang lain kena, tapi pada saya macam tak kena lah. Macam orang bagi sumbangan kepada asnaf, lalu orang tangkap gambar kan, tangkap gambar kat asnaf kan. Agak-agak tuan-tuan ada tak perasaan malu kat dia sebab orang semua tengok kan? Nabi kata bagi tangan kanan, kanan kiri kita tak tahu. Dalam masa kita tak perasan, kita telah gurih maruah, kita telah calarkan maruah fuqara dan masakin. Sebab dia dah jadi adat zaman lah. Jaga-jaga tuan-tuan. Mereka pun ada maruah, mereka pun ada harga diri, dan kita letak semua orang tahu. Pada satu sebabnya baguslah, sebab ramai orang boleh tolong. Pada satu sebabnya mereka jadi malu. Sebab itu tuan-tuan, masya-Allah, zaman ini wallahu a'lam, kita kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Ketahui olehmu bahawasanya fakir itu suatu yang mulia, yang terlebih baik, tiada misalnya di dalam akhirat. Fakir ini iaitu fakir, sifat fakir dalam diri. Ramai orang yang fakir, tapi sehinggakan mereka ni putus asa dengan rahmat Allah. Ramai orang yang fakir sehinggakan mereka tak kira halal dan haram. Zaman ni tuan-tuan, Allah, dulu kita pun miskin dulu tuan-tuan. Kita pun miskin, kita pun fakir. Tuan-tuan mungkin lahir kaya, tuan-tuan mungkin ikut saya lahir kita hidup miskin, menikah buat rumah sendiri, cari kayu hutan tuan-tuan, bukan beli kat Shomel lah. Saya menikah, saya cari kayu dalam hutan, tebang hutan. Ustaz mereka tak, kalau tak saya, orang perempuan jumpa orang rumah saya, tanya apa saya cakap. Tebang kayu. Ensil, orang pakai ensil, saya tak pakai ensil, duit tak ada tuan-tuan. Saya pakai tiup basikal. Tiup basikal, lepik tu tutup buat ensil. Itu zaman zaman kita dulu, fuqara dan masakin mereka tak merungut. Mereka tak merungut. Susahlah, itulah. Walaupun kita makan ni tadi nasi dengan garam. Hidup kita nasi goreng dengan minyak lah, dengan belacan lah. Kalau ada lauk semalam, kita campur-campur jadi nasi goreng. Ikan lampam lah, ikan apa kan. Yang tu kita tak merungut. Zaman ni berbeza. Fuqara dan masakin merungut. Dan orang kaya mula sombong zaman lah. Koi kaya, koi sombong. Zaman dulu orang kaya tak sombong. Orang kaya yang tawaduk. Bukan zaman kita dulu tak ada orang kaya, ramai. Tapi mereka tidak sombong. Dan apabila dua benda ini terjadi, maka zahir tentang hadis fitan itu. Nabi kata apabila sampai saja hampir nak kiamat, Nabi kata adanya orang kaya yang sombong, Nabi kata, dan fuqara dan masakin yang tidak redha, dia pemerungut setiap masa. Jaga. Saya nak bawa ni tuan-tuan, sebab saya nak bawa diri saya, nak bagi tahu yang zaman ini dah dekat sangat. Allah nak hancurkan alam ini.
Rasa tahun lepas kot matahari telah berada separuh ke arah barat. Kat mana? Kat Indonesia kan? Lalu maka depa kata apa? Dia berkata benda tu berlakon pula. Benda itu berlaku 30 tahun sekali. Lepas tu dia balik sebelah timur. Nak tanyalah tentang kalau matahari koi beralih tepi mana? Kita tak sedap tuan-tuan sebab kita bangun kita tak tengok matahari tu terbit belah mana. Adakah orang yang duk hari-hari dia tengok matahari hari ni terbit belah timur? Adakah orang duk alert macam ni? Tak ada tuan-tuan. Kita janji asal matahari terbitnya. Dalam masa yang sama matahari ni mahala ke sebelah barat. Kita perangai macam tu juga. Duk kata orang sama, duk bergaduh sama, duk tak puas hati dengan orang sama. Bila kita nak jadi baik? Allah nak terbit dah matahari ni pada sebelah barat. Kita perangai yang sama, tindakan yang sama, perilaku yang sama, kita tak berubah. Maka tatkala sampai masanya matahari itu terbit sebelah barat, kita dalam keadaan yang sama. Apa jadi kat kita tuan-tuan? Apa jadi kat kita? Boleh tak kita masuk syurga Allah? Kita nak pergi mana tuan-tuan? Tak apalah kawan-kawan kita yang meninggal sabit Covid baru-baru ni ramai kan, kawan-kawan kita. Allah janji kat depa ni tadi lepas siksa kubur ramai ada. Tak apa. Kita ni kalau mati macam mana kita tak tahu. Duduk di alam barzahnya lama mana kita nak kena tanya dengan malaikat. Sahabat-sahabat kita yang meninggal kerana wabak, kita syukur dengan Allah. Ada sahabat kita yang meninggal hari Jumaat. Ada sahabat kita yang meninggal dalam sakit yang lama. Itu kadang-kadang bila kita teringat kawan-kawan kita ni tadi, kita rasa macam sedih sikit juga lah. Dan saya mengajar di Manjung ni pun dah 15 tahun tu. Ada lama jadi kita tengok kawan-kawan kita seorang Allah ambil baik sikit lagi tentang ketahui olehmu bahawasanya fakir itu suatu yang mulia yang lebih baik tiada misalnya dalam akhirat. Maka tiada dianugerahi Allah Ta'ala akan dia melainkan segala nabi atau seorang hamba yang dikasihi. Sifat fakir itu rasa sentiasa miskin dengan rahmat Allah. Rasa selalu minta tolong Allah, rasa selalu harap pertolongan Allah. Tuan-tuan, hak selalu bagi masalah kat kita ni siapa dia? Bukan Allah Ta'ala, selain Allah. Tak ada masalah dengan Allah, tak ada. Tak ada masalah dengan orang, masalah dengan dunia. Dengan Allah tak ada masalah sebab Allah kata begitu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Siapa ingat Allah, hati dia akan tenang. Siapa yang bersama Allah, hati dia akan tenang. Jadi bila kita jauh dengan Allah, jauh dan terus jauh. Orang yang jauh dengan Allah, hati dia akan mula resah, mula gelisah. Maka dikata orang, apa beza antara fakir dan orang kaya? Dikata seperti bezanya orang yang merdeka dan hamba orang. Fakir ni seperti mana orang yang bebas.
Orang kaya ni macam mana seorang hamba. Tuan-tuan, dunia ni kita kena nak lagi. Dia takkan cukup. Akhirat ini kita macam tak apalah. Ya, kita tak rasa macam mana kita nak dunia. Tak rasa macam tu. Kita tak rasa kita bersungguh dengan akhirat ni. Kalau kita fikir tentang kita bina tak lagi rumah kita dalam syurga Allah. Kita yakin tak kita ada dah tunggangan buruk kita pada sisi Allah. Kita pun mengakulah, Ustaz, saya dah buat korban setiap tahun. Nabi kata, orang yang buat korban ni ada buruk, betul tak? Betul kan kita buat korban macam Nabi ada buat tu. Okay, kita tiap-tiap tahun ni bergaduh juga pasal daging korban. Tak selesai nak telah. Orang yang nak buat korban tu betul kan? Korban macam mana hak Nabi buat dulu? Betul kan? Korban yang macam mana Nabi Allah Ibrahim buat dulu? Kan kita buat korban macam mana orang yang sombong buat korban? Bolehkah orang tara macam kita ni yang buat korban, yang tiap-tiap tahun bergaduh pasal daging korban, bolehkah dapat buruk, tuan-tuan? Bolehkah orang yang duk merungut, tulang aku mana, daging aku mana? Bolehkah orang ni Allah bagi kat dia, Allah hadiah kat dia buruk, tuan-tuan? Zaman Nabi Allah Ibrahim tu, Allah minta anak dia Nabi Ismail. Tuan-tuan, macam mana korban, tahap korban tu? Ni bukan korban anak ni tak. Perasaan pengorbanan bila seorang ayah diminta korbankan anak dia. Macam mana perasaan? Perasaan pengorbanan tu, tuan-tuan. Macam mana yang kita duk buat korban lah? Kenakah, sepakatkah pada sisi Allah? Ini bukan pada sisi orang. Orang boleh buat apa pun. Tetapi pada sisi Allah, layakkah dengan perangai yang aku duk buat lah, yang aku duk buat sekarang, sampailah tiap-tiap tahun, layakkah aku ni boleh dapat hadiah seekor buruk besok dekat akhirat sebagai tunggangan aku di padang mahsyar? Kita kena tanya, tuan-tuan. Kena tanya. Jangan kita nak buat tak reti kan. Takut kita balik kosong. Balik dalam keadaan kosong. Ni yang kita balik besok kita nganga. Ya Allah, mana baik-baik yang aku buat? Kita tanya. Malaikat kata mana ada lah. Duk kata orang sampai lah tak berhenti lagi nak. Tak percaya kan Nabi cakap apa? Sekali hang kata orang, seluruh amal ibadat hang habis. Entah kita kata orang seorang ke, kita kata orang 2-3 ribu orang. Ada tak perasaan takut ni? Kita semayang, kita pergi umrah, kita zikir. Jadi dalam masa yang sama kita tak berhenti kata orang. Bukan seorang, 2-3 ribu orang kita kata. Dan di antara dosa yang tertangguh itu adalah dosa kita dengan orang. Kita rasa kita boleh masuk syurga dah. Kita tak rasa menyesal ke, takut ke. Sampai sana, depan pintu syurga dah. Mereka kata tak boleh, tak boleh masuk. Siapa kita tanya? Orang ni main nak tuntut ke hang. Orang ni main nak tuntut ke hang. Sebab dia tak maaf lagi. Apa yang kata dekat dia, dia tak maafkan lagi. Kita dah ingat kita boleh lah masuk syurga Allah. Sebab itulah tuan-tuan, ya, saya pernah cakap dengan tuan-tuan, jangan tinggal. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Supaya Allah pimpin kita, supaya Allah redha kita.
Kita tak kuat. Tak kuat tuan-tuan. Kita akuilah kita tak kuat. Sampailah kita tak kuat. Kita rasa kita tahu. Kan kita tak tahu dosa kata orang ni dosa besar. Kenapa sampailah kita tak boleh berhenti kata orang? Nak kata kita tak ada ilmu, kita ada ilmu. Pasal apa kita tak boleh tinggal? Dan sebab Allah tak pimpin kita. Sebab Allah tak mahu kita. Sebab Allah tak menghendaki atas kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini temuan saya dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lepas raya. Lepas raya pula, kalau saya panjang umur, tapi tuan-tuan tengok macam panjang. Tengok cara tuan-tuan. Panjang, tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita juga dalam majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Pada raya esok dan Ramadan saya tak mengajar, Syawal pun saya tak mengajar. Jadi kita jumpa lah lepas raya insya-Allah nah. Dan pada bulan ini saya ada satu hajat dengan tuan-tuan. Hajat apa? Sebenarnya sebab masjid tuan-tuan ni saya lama tak datang. Jadi hajat ni saya tak beritahu lagi. Dah 2 tahun lebih, 3 tahun tak datang. Hajatnya saya berharap kepada pihak masjid bermula daripada bulan inilah tidak memberikan saya sagu hati disebabkan saya kuliah. Jadi tuan-tuan pada pihak masjid jangan bagi saya sagu hati apa-apa. Setiap kali saya datang mengajar di masjid, sebenarnya bukan masjid ini, seluruh masjid yang saya pergi sekarang. Sebab apa tuan-tuan? Saya satu hari saya terfikir besok kalau Allah tanya tu macam mana. Saya mengajar tasawuf, saya mengajar tauhid. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia beritahu tentang amalan. Dia kata ada 3 golongan orang beramal. 1, orang beramal sebab sesuatu. Ni macam budak-budak kita suruh dia pergi beli barang, nanti Tok Wan bagi sekupang. Dan jadi dia pergi tu sebab dia pergi tu dia sebab dia nak sekupang tu. Yang tu ikhlas juga. Tapi dia kata ikhlas tarawih tu. Yang kedua dia kata orang yang buat sebab perintah. Perintah. Sebab dia diperintahkan sebab tu dia buat. Kalau dia tak diperintahkan, dia tak buat. Macam tuan-tuan ex-Navy, kalau bos tuan-tuan perintah, tuan-tuan tak buat, dia kira kecup perut. Dia dia perintah. Kalau tak ada perintah, aku tak buat. Yang ketiga, golongan yang buat sebab dia kasih. Memang dia sayang. Jadi saya mengajar lama dah tuan-tuan, hampir 34-35 tahun. Hampir. Lama dah duduk terima saya di masjid. Jadi saya duduk fikir, saya kata aku tak mau ambil dah, cukuplah. Ilmu ada tahu. Kenapa aku tak boleh buat sebab kasih? Jadi saya setiap kali saya datang mengajar di masjid tuan-tuan adalah sebab saya sayang tuan-tuan. Maka kita jumpa sebab kasih dan sayang kerana Allah. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita besok kita ni dalam golongan orang yang mendapat naungan arasy Allah. Tuan-tuan jangan fikir pula macam mana ustaz nanti macam ni, tak payah. Sebab apa? Nabi sebut dah hadis dah. Nabi kata orang mengaji, orang mengajar, kafalahu rizqahu. Allah jamin rezeki dah. Mana rezeki tu? Wallahu alam. Saya sendiri pun tak tahu. Yang kedua, saya minta tuan-tuan tolong doa. Tolong doa ketiga-tiga madrasah kami. Dulu saya ada 2 Sekarang ni ada hamba Allah Ta'ala
minta tolong. Saya buka satu madrasah lagi, tapi jauh sangat Kelantan, di Kuala Terengganu. Dan sekarang kami sedang proses menyiapkan madrasah itu. Tuan-tuan tolong doa Kadang-kadang jemaah tanya, Ustaz, kalau kami nak tolong bina madrasah tu sama-sama Ustaz, boleh? Boleh. Takkan saya nak halang orang buat baik. Tak halang. Jadi alhamdulillah, tanah tu kalau tak silap saya, kami baru terima dalam 3 bulan. Alhamdulillah, sekarang tengah dalam pembinaan surau. Progres surau tu hampir 40% dah. Jadi kami dah buat lantai, dah naik dah lantai atas, dan tiang-tiang atas semua dah naik dah. Alhamdulillah, sebab surau tu dia luas jugalah, lebih kurang 10,000 kaki persegi. Itu tuan tolong doa. Mudah-mudahan saya bermohon dengan Allah agar Allah selesaikan pada Syawal tahun hadapan, maka madrasah tanah kita boleh beroperasi. Jadi saya minta dengan Allah, kerja kita minta tuan-tuan, kabul tak kabul tu bukan kerja kita. Kabul tak kabul bukan kerja kita. Saya di hari itu minta, ya Allah, mudahkan urusan ini. Dan tu je. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah redha kita dunia dan akhirat. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami angkatkan kedua tangan kami, ya Allah. Kami bermohon kehadrat. Terima kasih kerana Engkau telah hidupkan kami pada hari ini, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, Kau berkatkan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, Kau redhakanlah hidup kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau kurniakanlah hidayah dan taufik-Mu atas kami, seiring dengan Kau telah menghidupkan kami, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika Kau panjangkan umur kami, berikan kami kesempatan untuk kami bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami telah hidup lama, ya Allah. Kami ambil nikmat Engkau, kami bergembira dengan segala nikmat Engkau, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami dapat jadi hamba-Mu yang sentiasa bersyukur kepada Engkau, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, Ramadan pada tahun ini kami mohon sangat-sangat pada Engkau, ya Allah, kurniakan atas kami Lailatul Qadar. Ya Allah, Ramadan pada tahun ini, ya Arhamar Rahimin, kami mohon sangat, ya Allah, kurniakan atas kami Lailatul Qadar. Kerana kami tidak tahu kami dapat atau tidak bertemu dengan Ramadan pada tahun hadapan. Ya Allah, kami mohon rezekikan atas kami hidup lagi dalam bulan Ramadan tahun ini, ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tolonglah kami, kasihanilah kami, redhakan atas kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami salah, tolong tegur kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami terus-menerus berbuat salah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berkatkanlah sekalian jamaah kami, sihatkan tubuh badan kami dalam rahmat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadilah kami hamba yang sentiasa Kau sayang, ya Arhamar Rahim. Walaupun kami lemah, walaupun kami tak kuat untuk buat baik, tapi kami mohon rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu atas kami dan keluarga kami, ya Arhamar Rahim. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.